Tan Sri yang dipertua, Malaysia tidak boleh bergantung lagi kepada sumber semula jadi dengan sumbangan 42% kepada hasil negara untuk tahun 2009 dan 40% untuk tahun depan. Kita harus membebaskan potensi daya kreativiti dan inovasi, khususnya dalam sektor komputer, ICT dan berteknologi tinggi. Tembusan jalur lebar sebanyak 25% di Malaysia berbanding dengan Korea Selatan 95%. Amat membimbangkan kerana kita jauh ketinggalan oleh Korea Selatan. Tetapi saya rasa Malaysia masih boleh kejar kalau kita melaksanakan inisiatif free Wi-Fi. Dan saya percaya dengan pelaksanaan free Wi-Fi, kita tidak perlu membelanjakan jumlah yang besar setinggi 11.3 bilion untuk projek high speed broadband. Saya percaya jumlah separuh, iaitu 6 bilion pun sudah cukup untuk laksanakan free Wi-Fi dengan kerjasama daripada pihak swasta. Dan itulah yang kita nak cadangkan. Sekiranya kita ada free Wi-Fi, sungguh pun dari segi kelajuan mungkin tidak berapa memuaskan, tapi sekurang-kurangnya percuma. Dan kalau seiras dengan WiMax untuk mereka yang mampu bayar, saya rasa ini adalah lebih bermakna daripada memberikan potongan cukai untuk mereka yang melanggan broadband services yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Di sini ada beberapa rungutan yang saya terima bahawa sekiranya mereka tidak membayar cukai, mereka tidak akan menikmati potongan cukai tersebut. Oleh itu, bukankah lebih berkesan sekiranya kerajaan pusat memberikan insentif secara langsung, iaitu memberikan wang peruntukan kepada syarikat tersebut untuk meminta mereka memotong kadar bayaran yang dikenakan. Tan Sri yang dipertua, sudah sampai masanya juga kita memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada rakyat Malaysia tentang kebolehan dan kemampuan mereka, khususnya orang Melayu, Iban, Kadazan dan sama-sama dengan rakan-rakan yang berbangsa Cina dan India untuk berdaya saing di peringkat antarabangsa. Saya yakin, kami yakin mereka boleh menjadi ahli profesional dan syarikat perniagaan yang sama baik ataupun lebih baik tanpa dikongkong oleh mentaliti subsidi. Sekiranya kita pilih yang cemerlang tanpa kira bangsa, agama, latar belakang politik ataupun kabel politik. Contohnya, lihat di antara yang paling unggul, dan kita tak perlu lihat jauh, tengoklah Yang Berhormat Ketua Pembangkang, sudah cukup. Yang Berhormat Pembangkang Pau, anak Melayu jati, di mana kebolehan dan bakatnya diakui umum di peringkat antarabangsa, bukan sahaja jago kampung. Dan beliau menjadi jemputan rebutan persidangan antarabangsa sampai menjadi associate professor di Universiti Unggul Amerika Syarikat, Johns Hopkins University. Dan saya rasa ini menunjukkan kebolehan kita yang kalau dibenarkan untuk berbunga, saya rasa ia tentu akan berbuah dan berhasil. Kalau berdasarkan warna kulit dan kabel politik ini diteruskan, maka yang mahu dibantu untuk diberikan manfaat akan akhirnya terus terpinggir. Kita boleh melihat pengalaman negeri China atau India, tak syah ini betul, yang pada satu masa mengamalkan masyarakat sama rata, iaitu equality of outcome, not equality of opportunity. Di mana seperti di negara China, iron pot policy, iaitu semua akan makan nasi yang sama tanpa kira titik peluh ataupun daya usaha dan daya inisiatif mereka. Semua akan dapat portion, they will take the same portion atau bahagian yang sama. Dan kerana dasar yang gagal ini merupakan punca utama
negara China menjadi mundur dan miskin sehingga dipersendakan sebagai pesakit ekonomi Asia pada tahun 60-an dan 70-an. Tetapi selepas dasar liberalisasi dan mementingkan sumber manusia diperkenalkan daripada sebuah negara yang dianggap semua rakyat adalah malas, kerana dasar negeri China pada masa itu menggalakkan rakyatnya jadi malas, kerana tanpa kira usaha mereka, mereka akan makan nasi juga. Oleh kerana dasar menggalakkan orang jadi malas, negeri China begitu mundur dan miskin. Apabila dasar ini ditolak sama sekali dan dasar keterbukaan dilancarkan, kita boleh lihat bahawa dalam satu generasi negeri China telah menjanakan transformasi yang membolehkan negara China sekarang menjadi ekonomi kedua besar di dunia pada tahun depan, melebihi negeri Jepun yang selama ini memegang tangga kedua. Tuan Sri Yang Dipertua, perkembangan serupa pun wujud di India. Nah, sungguh pun ada ahli parlimen Barisan Nasional yang anggap kita lebih berjaya dan lebih maju daripada India. Mungkin mereka tidak membaca statistik yang menunjukkan bahawa pertumbuhan ekonomi di India jauh melebihi di Malaysia. Dan bukan sahaja India, Indonesia pun serupa. Tan Sri Yang Dipertua, jangan lagi memperlekehkan Indonesia. Indonesia, pertumbuhan ekonomi tahun ini di Indonesia adalah 5%, jauh melebihi Malaysia yang dijangka mengalami negatif 3%. So di sini, apabila kita melihat ekonomi dalam keadaan sekarang, kita jangan lagi terperangkap dengan dasar-dasar yang sudah ketinggalan zaman. Kalau tidak, saya khawatir kita akan terus jahil dalam aspek ekonomi. Apabila ekonomi dunia berada dalam prestasi mendatar, kerajaan perlu menjana permintaan dalaman serta meningkatkan daya saing. Namun begitu, di sebalik keperluan mendesak untuk kerajaan meningkatkan perbelanjaan, kerajaan Barisan Nasional terpaksa menerima hakikat kekurangan dana untuk berbelanja dan terpaksa membiayai kos pentadbiran kerajaan. Yang lebih membimbangkan ialah harga minyak telah turun daripada kadar paling tinggi sebanyak $125 setong pada tahun 2009 kepada keadaan sekarang yang separuh daripada harga tersebut. Dan ini menjejaskan pulangan kepada kerajaan negeri, kerajaan pusat, kerana kerajaan pusat bergantung sebahagian besar daripada hasil daripada sumber minyak, khususnya daripada Petronas. Bukan sahaja kita tidak menyimpan untuk hari-hari gelap di masa depan. Kalau kita lihat tahun 2009, 70 bilion daripada Petronas semua dibelanjakan. Kerajaan juga telah meminjam secara meluas dalam tempoh ini, sehingga menyebabkan negara menanggung defisit bajet 12 tahun berturut-turut dan hutang bersekutuan terus menimbun sehingga 363 bilion ringgit, meningkat 18.3% atau 52.4% KDNK berbanding dengan 41.5% tahun lepas, tanpa mengira sama ada ekonomi tumbuh atau mengalami kegawatan. Kalau jumlah ini diagihkan kepada rakyat Malaysia, ini bermakna hampir setiap orang akan menanggung beban hutang RM1,400. Dan itu bukanlah sesuatu yang kecil. Keadaan mungkin berlainan jika perolehan seperti ini dilabur atau dibelanjakan untuk projek pembangunan. Walau bagaimanapun, kita lihat sebahagian besar daripada pendapatan ini dibelanjakan untuk operasi kerajaan, untuk menambah bilangan pegawai kerajaan, bayaran perbekalan dan penyelenggaraan perkhidmatan selain
urusan luar biasa untuk pampasan kepada syarikat pemerang konsesi tol yang kaya raya. Ini belum termasuk bayaran dalam pelaburan penuh skandal seperti Port Klang Free Trade Zone skandal sebanyak 12.5 bilion ringgit. Dan tentulah ada banyak-banyak skandal yang dinantikan, yang tunggu untuk didedahkan.